Baik, selamat pagi, salam sejahtera. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Naila Huda dan Hakim Rahman dalam satu edisi khas sempena Bulan Kemerdekaan di mana kami ingin menyelami apa itu maksud kemerdekaan dan cinta untuk negara yang pastinya ditafsirkan dalam pelbagai cara, dalam pelbagai mekanisme oleh beberapa pihak yang lain. Pastinya Hakim dan saya sendiri ada maksud yang berbeza cara kita meraihkan Bulan Kemerdekaan itu sendiri. Dan pagi ini kami nak bawakan satu simbol yang cukup dekat dengan hati rakyat. Hakim? Dekat dengan hati rakyat, contohnya salah satu contoh bagaimana kami di Extra Awani menzahirkan rasa cinta kepada negara ini adalah dengan memakai produk batik pada setiap hujung minggu, Sabtu dan Ahad. Itu salah satu contoh kami di Extra Awani mengambil pendekatan untuk menzahirkan batik yang merupakan craft tradisional negara kita ini. Dan bercakap mengenai batik ini, pagi ini juga kita bersama dengan individu yang bertanggungjawab menata rias kita pada setiap hari Sabtu dan Ahad, iaitu kita ada Muhammad Ikram Faiz, beliau merupakan pengasas Kapten Batik, dan Ahmad Safwan Nizam, pengasas Raw Denim House bersama kita pada pagi ini yang akan membincangkan mengenai kolaborasi kedua-dua mereka ini. Ini bukan duduk sama-sama, tapi sebenarnya mereka ada kolaborasi kerjasama di antara kedua mereka sempena dengan Bulan Kemerdekaan ini. Dan kita nak menceritakan tentang kolaborasi ini di mana mereka menghasilkan jeans yang juga mempunyai unsur-unsur reka bentuk batik, Kapten Batik itu. Tetapi sebelum itu kita nak mengenali dahulu tetamu kita pagi ini. Kita mulakan dengan Encik Ikram. Terima kasih bersama kami di Awani Pagi. Kalau boleh ceritakan dahulu Kapten Batik. Kalau kita lihat kisah Ikram sendiri daripada seorang engineer menjadi ataupun menyelami sektor atau industri fashion ini, terutamanya memartabatkan batik tempatan. Boleh ceritakan Ikram kisah bagaimana mulanya perjalanan Kapten Batik ini? Okey, Assalamualaikum semua. Saya Ikram Faiz, co-founder kepada Kapten Batik. Dulu memang saya merupakan graduan Mechanical Engineering. Dan selepas bekerja lebih kurang dalam 6 ke 7 tahun, saya membuat keputusan yang drastik untuk berhenti dan membuat sesuatu yang saya rasa memberi kepuasan kepada diri saya. Dari situ saya dan juga saya punya co-founder seorang lagi, Muhammad Farhan, kita orang berbincang dan dari situ kita orang dapat satu idea macam mana daripada pemerhatian saya, batik ini kebanyakan pada waktu 3 tahun lepas, masa saya baru berjinak-jinak, batik ni kebanyakan dipakai oleh golongan yang agak berusia dan dipakai untuk ke majlis-majlis rasmi sahaja. Dan dari situ saya rasa mungkin generasi muda lama-lama nanti akan hilang kalau tak ada siapa-siapa pun yang mempromotkan batik tu untuk golongan muda. So daripada situ saya membuat sedikit R&D dan cuba untuk menjenamakan batik Malaysia ni ke arah yang lebih sesuai dengan golongan muda. Dan bagaimana pula dengan Ahmad Safwan? Kita lihat kita akan bercakap mengenai kolaborasi ini sebentar lagi, tapi kita nak melihat bagaimana bagaimana boleh wujudnya kolaborasi ini daripada batik dia semacam dua unsur yang agak berbeza sebenarnya, batik dengan corak kelembutannya dengan denim jeans sangat tradisional, di mana jeans pula dikaitkan dengan satu fashion rangi yang agak rangi dan moden. Jadi bagaimana datangnya idea untuk menggabungkan dua-dua konsep yang mungkin berbeza? Mungkin ada setengah yang melihat bercanggah dua-dua konsep itu. Adakah Safwan melihat bercanggah ataupun sebenarnya boleh gel kedua-dua konsep itu? Okey. Selamat pagi. Saya Ahmad Safwan daripada Raw Denim House. Saya sebagai spokesperson kepada tim Raw Denim House itu sendiri. Jadi bila kita tengok kolaborasi yang kami cuba hasilkan pagi ni, denim dengan batik, sebenarnya dua item orang kata sangat kontra yang sangat jarang kita tengok ada di dalam pasaran. Kerana denim ni biasanya adalah western punya style dan batik adalah modest fashion yang kita punya identity.
reflectionnya kepada masyarakat kita. Jadi bila kami mula berkenalan, saya dengan tim Kapten Batik mula berkenalan seawal akhir tahun lepas lah, melalui program Iltizam oleh Equinas. Jadi daripada sana kita mula membina networking, saling mengenali antara satu sama lain. Jadi bila saya melihat kepada profil tim Kapten Batik, agak menarik kerana effort mereka untuk menjadikan batik sebagai salah satu orang kata item yang dipakai setiap hari, daily wear. Bukan occasional macam pergi function baru nak pakai batik. No. Jadi saya tengok effort tu, saya rasa they have something. Mereka ada sesuatu yang saya boleh tolong kuatkan penjenamaan produk mereka melalui label saya sendiri, iaitu Rodenim House lah. Jadi memang bila kami bincang, saya pun bersetuju untuk meneruskan kolaborasi ini melalui penghasilan jeans handmade yang kami buat memang 100%, 100% buatan lokal lah di Jertih, Besut. Jadi sebenarnya signifikan kepada kolaborasi ini adalah cara saya sendiri dan tim Kapten Batik untuk melontarkan satu orang kata mungkin satu encouragement kepada youth, kepada orang muda ini untuk pakai jeans. Jeans ni biasanya daily wear. Jadi bila kita mix batik dengan jeans, rugged fashion dengan modest fashion ni maknanya boleh disesuaikan atau diragakan setiap hari. Tak perlu tunggu nak pergi function, nak ada majlis baru nak pakai batik. So bila kita dah letakkan sekali semua unsur-unsur yang berkaitan, ia melengkapkan orang kata melengkapkan keperluan rugged fashion tu sendiri. Jadi itu yang kami cuba terapkan dalam edisi kolaborasi kali pertama lah di Rodenim House. Kami sebenarnya ini adalah kolaborasi official yang pertama di mana kami memang manufactured 100% jeans ni dekat kami punya HQ. Dan signifikannya juga adalah keluaran ini adalah sempena 63 tahun kemerdekaan Malaysia. Apa sebenarnya end goals ataupun matlamat akhir apabila Ikram dan juga Safwan melakukan kolaborasi ini? Sebab kita tahu batik ni seperti yang disebutkan Ikram tadi, pakaian ada jelah stigmanya orang tua-tua berusia sikit pada majlis-majlis tertentu, tapi dengan penggabungan di antara dua fabrik kain ataupun pakaian ini, yang satu pakaian untuk masyarakat yang daily wear, satu lagi pakaian untuk majlis-majlis tertentu, apakah matlamat akhirnya? Adakah ingin menyaksikan akhirnya pemakaian batik ini dan juga denim ini sebagai satu pakaian harian? Bagi saya denim, pemakai denim ni kebanyakannya jiwa dia agak keras. Macam geng-geng motor semua, dia orang tak tengok dan dia orang tak pandang kepada batik. Dengan gabungan batik dengan jeans, saya rasa dia akan dapat melembutkan sikit. Dan daripada situ dia akan boleh menjadikan batik dan juga jeans ni salah satu kira macam kolaborasi yang boleh menjadi sesuatu lah untuk negara kita. Dan kita nak dengarkan daripada Safwan juga, ini merupakan kolaborasi pertama yang secara rasmi bersama dengan Rodenim House. Apa yang mungkin membezakan koleksi ini dengan koleksi lain yang sedia ada? Pastinya saya sendiri pernah melihat ada baju-baju yang ada menggabungkan sedikit konsep moden dan juga konsep batik ini. Tapi apa yang menjadi keistimewaan koleksi ini? Okey, saya bila bercakap tentang kolaborasi yang ada di depan kita pada hari ini, sebenarnya bagi saya sendiri bila kita menciptakan hasil akhir pada produk yang tersedia ni, dia sebenarnya adalah satu resemblance, satu reflection kepada apa yang kita rasa dalam diri kita sendiri. Saya sebenarnya cukup boring dengan orang kata dengan benda-benda yang too
mungkin terlampau, orang kata kita selalu pakai pakaian yang tidak melambangkan jati diri kita sendiri. Jadi saya rasa benda ni sangat tidak melambangkan semangat kekitaan. After 63 years of independence, selepas 63 tahun kemerdekaan, kita masih lagi belum mempunyai jenama yang mempunyai nilai jati diri yang tinggi yang melambangkan kita as Malaysian. Sebab bagi saya, bila saya buat jeans adalah satu fashion yang boleh unite people regardless religion, apa kepercayaan, apa jenis fahaman yang orang boleh pilih, tapi bila sampai kepada jeans, semua benda itu tak ada. So we can always unite. Kita boleh sentiasa bersama. Ada sifat kebersamaan dalam jeans tu sendiri. Dan bila kita padankan dengan modern fashion, iaitu kita letakkan batik sebagai pelengkap, ianya ibarat kita melengkapkan diri kita dengan budaya ataupun jati diri kita sendiri. Mungkin itu adalah satu significant part yang ada dalam kolaborasi kita hari ini. Tentang lambang kebanggaan kita yang kita boleh raga. Bertemu kembali di Awani Pagi dan sempena bulan kemerdekaan, kita ingin melihat kepada maksud bulan kemerdekaan dan cinta untuk negara itu sendiri dengan tafsiran yang berbeza, berkepelbagaian buat beberapa individu, dan ini pula simbol batik yang menjadi simbol dan lambang identiti negara yang ditafsirkan ataupun ada dimanifestasikan dalam satu koleksi fashion terbaru, dan kami bawakan pengasas Captain Batik dan pengasas Raw Denim House yang tadi sudah menceritakan tentang maksud batik itu dan juga apa harapan mereka buat koleksi kolaborasi ini untuk menggabungkan dua konsep yang agak berbeza, jeans dengan batik, satu agak tradisional dan satu yang agak moden. Tapi kita nak menyelami dari sudut teknikal pula, kita nak tahu berapa lama masa proses penghasilan koleksi jeans dengan ada unsur batik ini. Mungkin kita boleh dengarkan daripada Safwan, kerana agak menarik juga HQ ataupun artisan-artisan yang terlibat dengan Raw Denim House ini masih lagi berasas ataupun berada di kampung, di kawasan kampung di Besut. Boleh ceritakan proses penghasilan koleksi ini? Okey, jadi bila kita bercerita tentang teknikal pembuatan jeans kolaborasi batik ni, sebenarnya untuk satu jeans akan ambil masa up to 36 hours untuk siaplah bagi satu helai jeans. Tapi bila kita dah ada unsur batik dan lain-lain benda, mungkin lebih panjang lagi duration. Untuk koleksi kolaborasi kali ini, kami habiskan masa lebih kurang 5 bulan untuk siapkan semua proses yang berkaitan. Ini kerana di Raw Denim House sendiri, kami sebenarnya dalam sebulan kami tidak buat begitu banyak jeans. Kita cuma sekadar memenuhi apa yang market perlukan, itu sahaja. Kita bukanlah satu syarikat besar yang mass produce, bukan. Jadi untuk siapkan 200 helai limited pairs yang kita keluarkan edisi sempena kemerdekaan yang ke-63 ni, kami ambil masa hampir 5 bulan untuk siapkan semuanya. Jadi apa yang menariknya, memang semua jeans ni dibuat di Jertih Besut Terengganu lah. Dan semua yang buat jeans ni adalah 5 orang artisan lokal yang memang khasnya ditrain di HQ Raw Denim House sendiri. Jadi jeans ni memang kita build daripada industrial machine yang vintage, di mana Raw Denim tu sendiri stand for the original denim yang macam mana early days dulu kita tengok orang buat jeans,
So itulah cara yang kami guna untuk siapkan produk yang ada hari ini. Jadi memang menarik sebab koleksi ni cuma ada 200 pair sahaja, 200 helai sahaja, dan setiap helaian itu ada serial numbernya yang tersendiri. Dia dah jadi macam one of a kind item lah. Jadi dengan kalau kita tengok kita ada 4 jenis kain dekat sini. 4 jenis kain. Dan setiap kain tu akan punyai karakter yang berbeza-beza. Siapannya kalau kita tengok ada batik loop, kita ada batik loop kat sini, kita ada coin case daripada batik, kita ada batik patch, dan inside dekat dalam tu kita ada numbering yang membezakan setiap helaian jeans yang ada. Dia dah jadi macam satu limited edition ni. Macam satu pengenalan lah, macam satu identity card kepada setiap jeans. Means setiap jeans adalah berbeza. Ada owner dia sendiri. Yes. Kita sebut maklum bahawa batik ini merupakan lambang ataupun simbol identiti negara. Kita dapat lihat bezakan batik daripada negara-negara berbeza. Tapi apa pertimbangan yang diberikan oleh Ikram terutamanya apabila meletakkan susunan ataupun menentukan di ruang mana, di bahagian mana batik itu perlu diletakkan di seluar jeans berkenaan? Okey, terima kasih. Masa awal-awal perbincangan Kapten Batik dengan Rodenim, memang banyak kira macam Safwan nak letak macam ni, Kapten Batik nak letak macam ni. Sebenarnya apa yang kita orang cuba sampaikan, dia tak terlampau nampak dia batik. Sebab masa awal-awal tu kita orang cuba untuk letak dekat poket macam dekat sini. Kita orang ada buat juga sampel, tapi dia nampak macam too messy. Trying too hard. Trying too hard lah, macam something macam tu. Dan daripada situ kita orang try lagi buat dalam 3 ke 5 kali barulah terhasilnya macam ni. Yang ada semua ni, dan kali ni sebenarnya yang specialnya mengenai batik dengan jeans ni adalah ia adalah keluaran sempena Merdeka yang ke-63. Itu yang paling uniknya. Boleh Ikram ataupun Safwan angkat dan lihat di bahagian mana sebenarnya batik tu, kita nak melihat secara, penonton juga nak melihat secara menyeluruh di bahagian mana penggabungan ataupun kolaborasi antara jeans dan juga batik itu diterjemahkan kepada pakaian ini. Okey, ini yang antara yang paling kita nampak lah kalau kat belakang. Dia kat obvious, dekat sini. And dekat depan ini pun ada. And dekat dalam yang macam Safwan mention tadi, setiap satu akan ada numbering. Oh, baru nampak kat dalam. So dekat dalam ni akan ada Kapten Batik X Rodenim, dan macam yang keluaran jeans yang sekarang ni adalah nombor 145 daripada 200. Kalau boleh zoom akan nampak lah. Dan di side sini ada satu lagi keluaran khas, ada bendera Malaysia, dan juga kat sini sempena kemerdekaan yang ke-63. Sangat subtle sebenarnya sentuhan batik itu pada jeans yang dihasilkan ini, yang saya rasa Safwan ceritakan tadi mengambil masa kira-kira 36 jam untuk menghasilkan satu jeans sahaja. Itu masa yang saya kira agak lama kalau bandingkan mungkin buat dengan mesin yang kita lihat mass production jeans sekarang ini yang di pasaran, mungkin tidak mengambil masa yang begitu lama. Boleh ceritakan betapa kompleksnya menghasilkan jeans menggunakan teknik mekanisme yang lama, mengikut tradisi lama yang Safwan ceritakan tadi, dan juga raw denim. Apa keistimewaannya di situ? Okey, terima kasih kepada soalan tu. Jadi apa yang istimewanya pasal raw denim house X Kapten Batik ni adalah semua jeans yang dihasilkan adalah salvage jeans lah, ataupun apa yang anda boleh tengok sekarang ni, semua ni adalah salvage jeans. Ni kita tak ada produk yang non-salvage. Means seperti mana keluaran jeans pertama dulu keluar dengan salvage jeans, macam itulah yang ada dekat atas ni sekarang. Jadi berbalik pada soalan tadi, bila untuk hasilkan satu helai jeans biasanya memerlukan 15 jenis mesin yang berbeza, kerana setiap satu mesin
kegunaannya adalah untuk menghasilkan satu part saja. Dia boleh pakai satu mesin untuk buat jeans, memang tak ada masalah. Tapi the right way to do things, maknanya cara yang betul untuk menghasilkan jeans dengan ciri-ciri yang sepatutnya ada, menggunakan 15 jenis, hampir 15 jenis mesin yang berbeza. Jadi apa yang kita boleh tengok, kami stand for Raw Denim House kerana setiap jeans, helaian jeans yang ada ataupun setiap helai jeans yang kami buat adalah raw denim. So raw denim ni, kalau kebanyakan orang tanya apa yang lebih istimewa daripada selvage, apa yang lebih istimewa daripada handmade jeans, sebenarnya I biasa akan cakap yang sebenarnya bila kita menterjemahkan raw denim itu sendiri, raw denim adalah reflection kepada si pemakai itu sendiri, means diri kita sendiri. Macam mana cara you pakai your jeans, apa yang you buat dengan your jeans, apa yang you lalui dengan your jeans, that is your journey with your jeans. Dan apa yang dah jadi selama 5 tahun akan ada dekat jeans yang kita pakai setiap hari. Dan itu yang paling penting, sebab bila kita bercakap tentang raw denim, dia akan menghasilkan fading. After mungkin like 4 to 6 years dia akan keluar putih, sebab raw denim ni dia rope dyeing. Jadi dye tu cuma ada pada surface. Bila kita dah lama pakai, dia akan fading. Dan fading tu sebenarnya yang menghasilkan karakter yang menjadi sesuatu yang sangat istimewa kepada pemakai itu sendiri. Jadi the specialties within the wearer itself. Okey. Kita lihat memang satu koleksi yang sangat terhad, edisi yang cukup istimewa dengan corak dan sebagainya. Tetapi bagaimana ini sebenarnya kita melihat bagaimana pengertian ataupun terjemahan erti kemerdekaan itu yang boleh dipaparkan, cetuskan melalui produk ini. Bagi kedua-dua, Safwan dan juga Ikram, bagaimana anda mentafsirkan maksud kemerdekaan ini yang mungkin sebenarnya anda telah pun terjemahkan dengan gabungan ataupun kolaborasi Captain Batik dan juga Raw Denim House ini? Okey, terima kasih. Seperti yang kita semua tahu, batik kita ni adalah kebanggaan kita sebagai rakyat Malaysia. Daripada situ, saya punya pemikiran bersama saya punya rakan saya, kami mahu buat sesuatu untuk contribute dekat negara. And apa hasil dia daripada batik yang kita orang hasilkan, yang moden batik yang kita orang hasilkan ni, daripada situ kita orang akan cari satu kolaborasi yang akan menguatkan branding Captain Batik sendiri. Dan yang penting, brand itu adalah local brand lah. So tafsiran dia, batik dengan local brand denim adalah satu yang memberi erti yang cukup kuat lah bagi saya. Mungkin berbeza dengan pandangan saya sendiri. Bila saya tengok apa yang Raw Denim House hasilkan dengan batik, saya cuma ada sepotong ayat yang saya rasa benda tu mewakili the whole team Raw Denim House sendiri. Sebenarnya bila kita tengok batik dekat sini, mungkin ini satu penyataan yang menyatakan I'm not dead yet. Kita masih yes, mungkin ni cara kami nak menghidupkan kembali budaya kita, nak menghidupkan kembali akar budaya kita dengan menggabungkan benda yang trendy fashion, rugged, benda yang orang kata stubborn, kedegilan tu kita gabungkan dengan identiti kita untuk kita go further, pergi lebih jauh. Baik. Tak bermaksud budaya barat dan budaya degil itu bercanggah dan tidak boleh masuk dengan budaya kita. Ini lebih kepada resisten. Maknanya orang kita pun boleh pergi jauh. Maknanya kita boleh ada cita-cita, kita boleh do something yang untuk encourage kita punya masyarakat untuk pergi lebih jauh. Nah, semangat itu yang dimanifestasikan di atas ataupun dalam produk tersebut. Ringkas saja sebelum kita berakhir, di mana boleh dapat? Berapa harganya kalau tak keberatan nak berkongsi? Okay. Semua produk ni akan available dekat Captain Batik flagship store di Publica
bermula pada 29 hari bulan ni. Pada pukul 10 pagi tu dah boleh start untuk dapatkan lah, sebab dia limited untuk 200 saja. Dan harganya adalah, kalau ikutkan sangat berpatutan dengan kolaborasi dua brand ini. Harganya bermula dengan harga RM750. Okay, boleh booking untuk saya satu. Terima kasih kepada kedua-dua Muhammad Ikram Faiz, pengasas Kapten Batik, dan juga Ahmad Safwan Nizam, pengasas Raw Denim House, di atas perkongsian anda dan juga manifestasi ataupun pengertian kemerdekaan yang diterjemahkan melalui pakaian dan juga penggabungan kedua-dua ini. Yap, dengan itu kita akhiri Awani Pagi di sini. Kami ucapkan selamat menyambut bulan kemerdekaan kepada setiap rakyat Malaysia di luar sana. Bersama saya Naila Huda Dan saya Keraman.